rebut lima pemberian Allah sebelum Allah tarik pemberian 5 tadi. 5 pemberian Allah ni apa dia? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bagaimana suasana yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Kita masih lagi dalam jadual-jadual ataupun aturan-aturan yang perlu kita lalui saat mana kita berada di padang mahsyar Allah nanti. Dan kita berhenti pada muka surat 417. Kita berhenti tajuk di mana Allah akan bercakap dengan setiap hamba-Nya tanpa ada penghalang di waktu mana berdiri di padang mahsyar nanti. Maksudnya bila kita berdiri di padang mahsyar, mula kita akan diadili di padang mahsyar ini. Dan kita dah sebut tentang mengenai perjalanan bila kita bangun daripada kubur kita, kemudian kita bergerak kepada mahsyar yang disebut dengan tempat himpunan di padang mahsyar Allah. Kemudian bila kita dah berkumpul di padang mahsyar itu, masing-masing sibuk cari syafaat yang disebut dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana manusia ni masing-masing dalam keadaan kelam kabut di padang mahsyar itu cari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kata tak boleh. Kemudian cari lagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata dia pun tak sanggup. Kemudian cari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian turun Nabi Isa, sampailah ke muncak cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cari Nabi Muhammad, mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta diadili umat dia ni. Bila diadili barulah mula start pengadilan Allah tadi. Kita cerita panjang sampai peringkat waktu tu kamu akan dapati muka manusia ni berubah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari mana manusia ni muka jadi hitam kelat, hitam pekat, kemudian ada yang putih, dalam keadaan putih melepaklah putih dia. Diistilahkan demikian, cantiknya wajah pada hari tersebut. Sampailah manusia nak diadili di hadapan Allah. Ni kalau kita ikut turutan yang kita belajar sebelum daripada ni, begitulah keadaan yang kita belajarnya. Hari ni sampai peringkat bila Allah nak mula adili manusia. Bila Allah nak mula adili manusia, Allah akan bercakap dengan hamba-Nya tanpa ada penghalang lagi. Tak ada halangan yang direct di antara manusia dan Allah di waktu itu. Allah mula tanya. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nak menunjukkan bagaimana Allah nak bercakap dengan manusia ni. Rasulullah sebut, tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu kecuali dia akan bercakap di hari pengadilan dengan Allah. Semua di kalangan kita ni tak terlepas walaupun seorang kena berdiri, kena disoal oleh Allah. Soal tu, kita nampak ke tak nampak Allah? Ulama-ulama sebut tak nampak waktu itu. Tak boleh tengok lagi wajah Allah. Bila orang boleh tengok wajah Allah ni dalam syurga, ahli syurga je layak. Tapi kena bercakap. Cakap tu kita rasa menggigil, rasa takut, rasa bimbang. Kita dengar satu suara yang kira-kiranya suara yang bercakap direct dengan diri kita ni. Sedangkan tidak ada penghalang antara dia dengannya. Maknanya tak ada halangan. Maknanya mesti menggunakan perantaraan ke tak. Allah tanya direct di waktu seorang dengan seorang hamba Allah, manusia yang Islam, beza dengan orang kafir. Orang kafir, ulama-ulama kata tak disoal langsung, tak bercakap dengan Allah tak.
Orang kafir ni terus-terus masuk neraka terus, senang cerita. Kerana kalau cakap pun buat habis masa je, senang cerita. Kalau nak bercakap pun tak ada manfaat pun. Kerana kekafiran dia, kekufuran tadi. Yang cakap ni siapa? Yang cakap ni orang yang dia pernah Islam, dia Islam tapi akafartum ba'da imanikum. Mereka kufur setelah mana beriman pada Allah. Yang ni yang ulama-ulama bincang berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu hamba itu akan memandang ke kanan. Bila bercakap tu tengok kanan, kemudian pandang sebelah kiri, namun dia hanya melihat amal yang sudah dilakukan. Tengok sebelah kanan tu dia tengok amalan yang dikerjakan. Lalu dia memandang ke kiri, dia pandang ke kiri. Rasulullah sebut kanan kiri, tengok, namun dia hanya melihat amal yang sudah dilakukan. Seterusnya dia memandang ke depan. Lepas tengok kanan, tengok kiri, tengok ke depan, maka yang dia lihat hanya neraka saja di hadapan dia. Na'udzubillah min dzalik. Tengok kanan, amalan. Tengok kiri, amalan. Amalan apa dia? Amalan yang tidak menggenapkan dia ke syurga. Bila pandang kanan, pandang kiri, tak cukup. Tengok tak cukup tu, pandang depan. Tengok depan tu neraka teruslah. Na'udzubillah min dzalik lah. Na'udzubillah min dzalik, keadaan yang demikian. Bila pandang ke depan neraka, maka dia lihat hanya neraka. Oleh yang demikian, waspadailah neraka itu, meskipun hanya dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dalam hidup kamu ni berhati-hatilah, kerana kadang-kadang kerana sebiji kurma pun kamu masuk neraka tak kena gaya. Kamu jangan nampak bahawa masuk neraka ni kerana mesti dosa besar banyak sangat sehingga kan kamu ni boleh terlepas, kamu boleh masuk dalam syurga, boleh kamu dihumban ke dalam neraka kerana dosa kamu tu. Tidak. Kadang-kadang dosa kamu tu hanya kerana yang disebut dengan apa dia, sebiji kurma. Rasulullah sebut walau bitamratin, walaupun dengan sebiji kurma kamu masuk neraka juga, tak kena gaya pada diri kamu. Punca apa dia? Habis amalan yang baik yang kamu buat habis. Kemudian amalan yang kamu lakukan sebelah kanan kiri ni semua habis, hancur. Kerana apa dia? Sebiji kurma. Benda apa para hadirin sekalian? Kalau anda nak sebut juga di antara sebab masuk dalam hadis ni, nak digambarkan, ulama-ulama bincang panjang macam mana boleh masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala saat yang sedemikian rupa. Disebutnya di antaranya kerana sombong. Kesombongan ini, bila ada satu je dalam hati kita ni sebesar zarah perasaan sombong, tak masuk syurga terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah sebut tak masuk syurga selagi mana ada dalam hati kamu ni perasaan sombong walaupun sebesar zarah. Maksudnya apa dia? Masuk neraka dulu. Masuk neraka dahulu, barulah boleh untuk kamu masuk dalam syurga Allah. Lepas ada kena bakar dalam neraka tersebut, barulah dia layak untuk dia masuk dalam syurga. Lepas pada dia habis perasaan kesombongan dalam diri dia. Sombong ni orang kita ni banyaklah, dan kita ni pun senang nak kena sombong. Anda tengah kuliah dalam bab sombong ni di masjid negeri. Bab ni lama panjang cerita tentang mengenai sombong. Kenapa jadi sombong? Bagaimana datangnya penyakit sombong? Dalam hati je. Sombong ni ramai di kalangan kita ni tak perasan yang dia ni sedang menyombong. Ada dalam diri kita ni sedang sombong pada diri kita. Kadang-kadang yang kita sombong tu bukan dengan orang lain, dengan adik-beradik kita. Kadang-kadang kita sombong tu bukan dengan orang lain, dengan anak menantu kita je, dengan kawan-kawan kita je. Perasaan sombong ni ada di depan cermin, tengok muka kita, lawa juga aku ni, misal contohnya. Dia mula jadi ujub dahulu. Lepas tu mula kita keluar daripada bilik kita tu, kita senyum. Jalan kita pun tak rapat ke bumi, dipanggil jalan. Orang tanya kenapa tu, tak perasan ke saya ni lawa ni, misal contohnya. Dia mula tu nak menyombong ni senang. Dalam diri kita ni nak datang penyakit sombong. Yang ni lah yang di antara sebab Rasulullah sebut ni, bila dia pandang kanan, pandang kiri, pandang amalan ada, tapi hancur lebu amalan.
Hancur lebur amalan. Pandang depan tengok neraka terus. Bila tengok depan tu neraka tu, habis pada diri dia. Habislah. Kerana apa dia? Kerana kesombongan tadi. Tu yang kalau kita baca dalam Al-Quran kan, Allah cerita tentang mengenai orang yang sampai di dalam kubur tengok-tengok kosong amalan. Yang Nabi biasa sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Panjang ayat tu Allah cerita. Sebut wahai Muhammad, orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba tengok amalan dia, pandang kanan pandang kiri, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Kenapa kosong amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kamu membiarkan perjalanan hidup kamu ni sesat sepanjang hidup di atas dunia. Sesat kat mana? Ada 3 tempat yang jadikan kita sesat. Yang pertama, kita tidak yakin dengan Islam. Ini kita biasanya sesat dalam hidup. Yang ni dipanggil akidah. Pada akidah, keyakinan kita ni tergoyang dengan Islam. Bila kita tergoyang dekat nak meninggal dunia, tak nak mengucap, tak percaya dengan Islam, ataupun campur aduk. Islam ni kita campur aduk dengan ajaran lain. Ajaran apa dia? Ajaran izm yang ada. Ajaran yang terakhir ni kan banyak ajaran nasionalis, ajaran liberalis, ajaran sekularis. Ajaran-ajaran ni kita campur dengan Islam. Bila kita campur dengan Islam, kita mati, kosong amalan kita menghadap depan Allah. Itu yang pertama. Yang boleh jadi yang pertama ni kita selamat. Yang pertama ni kita selamat. Tapi yang kedua kita tak selamat. Apa dia? Tak jaga ibadah. Ibadah kita tak jaga. Ibadah kita ni kita rosakkan. Misalnya contoh solat. Solat apa dia yang jadi rosak? Bila kita tak jadi khusyuk. Solat kita ni, kita solat tapi tak khusyuk kita. Allah sebut, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang solat. Ibadah tak jaga. Ibadah tapi buat, datang sembahyang Jumaat tapi kosong amalan sembahyang Jumaat. Kenapa kosong amalan sembahyang Jumaat? Datang lewat. Datang dekat dengan khatib nak turun mimbar dah dia panggil. Sampai khatib dah nak turun mimbar, baru kamu nampak muka kamu. Patutnya kamu datang sebelum khatib naik atas mimbar. Kena sampai dah. Ni kaedah dia sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni datang sebelum daripada khatib naik mimbar lagi. Kamu dah datang dah awal, duduk dah dulu. Kemudian bila khatib bagi salam tu, kamu dah berada dalam masjid, dah siap mendengar. Dia panggil demikian. Ni cara yang betul. Ni tak khatib dah nak turun dah. Sampai kadang-kadang khatib dah nak sebut barakallahu li walakum dah. Baru kamu sampai solat. Sembahyang Jumaat tu sah. Sembahyang Jumaat tu sah, tapi pahala kosong. Kosong pahala kamu. Ini sama dengan puasa juga. Puasa, tapi mengumpat pun tak berhenti juga. Puasa, tapi gegar waganza tengok juga. Nak sebutnya demikian. Puasa, dalam masa yang sama, dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Puasa dia sah, tapi kosong amalan menghadap depan Allah. Ini nak sebutnya yang ni penat dipanggil. Yang kedua, tak jaga amal ibadah. Yang ketiga, tak jaga apa dia? Tak jaga akhlak. Akhlak ni lah salah satu akhlaknya apa dia? Sombong. Dah terbaring dah, tak boleh bangun dah. Dah terbaring tak boleh bangun tu, mulut dia boleh tahan lagi. Mulut tu boleh tahan lagi. Bila anak cucu ni suap makanan ke mulut dia, sombong lagi dia marah lagi. Suap elok-elok sikit dia tu. Tak nampak ke kamu nak suap dengan siapa ni? Anak cucu ni rasa takut je. Rasa kalau boleh nak ambil garpu tu godok-godok dalam mulut orang tu. Nak sebut demikian. Nak gambarkan tentang sombong. Kita ni jangan biarkan kesombongan ini. Bila sombong, hancur lebur amalan. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, al-kibru ghamghatul haq. Bila kamu rasa takbur, kamu sombong, dia akan menutup kebenaran. Kamu tak boleh terima dah kebenaran dalam hidup kamu. Cuma dalam Islam ni dia suruh sombong dengan siapa? Kalau nak sombong juga, sombong dengan musuh. Dengan musuh kamu boleh menyombong. Ni dengan musuh agama, dia panggil demikian. Manakala orang yang
Sombong dengan siapa? Kamu sombong dengan yang sombong dengan kamu. Kamu mesti nyombong dengan musuh-musuh agama. Itu dibenarkan dalam Islam. Nak tunjuk hebat orang Islam. Jangan nampakkan kamu ni dalam keadaan yang kamu ni lemah, letih dan lesu. Tapi sama-sama kamu kena rasa perasaan tawaduk dalam kehidupan kamu. Beza dipanggil demikian. Dia kena beza tawaduk dengan injak. Injak di kepala kita ni kan. Orang injak. Orang pijak, orang pelekeh kita. Orang tanya kenapa ni? Tawaduk disebut demikian. Tak, bukan. Itu tolol dia panggil. Tolol lain, tawaduk lain. Tawaduk ni maknanya kita menjaga maruah diri. Dalam keadaan jangan sampai kita ni hancur kekuatan diri. Jangan demikian. Ibnu Hajar menambah hadis ini dengan berkata, Al-A'masi mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, meskipun hanya dengan kata-kata yang baik. Meskipun dengan kata-kata yang baik. Bila kamu nak jaga dalam hidup kamu ni, kamu jaga mulut-mulut kamu kena jaga. Kenapa? Kadang-kadang kerana mulut ni lah kamu masuk neraka Allah. Ada zaman kita ni bukannya mulut je, tolong jaga tulisan sama. Jaga tulisan. Orang kita mulut tak ada tapi tulisan boleh tahan. Boleh tahan tulisan dia. Mulut tak ada dah sekarang. Mulut mana banyak dah. Tapi mesej, WhatsApp tak menggambarkan peribadi langsung. Cuba para hadirin sekalian tengok WhatsApp. Kadang-kadang WhatsApp suami isteri. Suami isteri tu kadang-kadang isteri baik, suami baik, tak sangka dengan tulisan yang ditulis itu. Tak sangka dapat tulisan daripada suami, misal contohnya. Dapat tulisan daripada isteri, misal contohnya. Tulisan-tulisan yang kadang-kadang tak terfikir tulisan itu ditulis oleh seorang suami ataupun ditulis oleh seorang isteri. Kenapa? Tak pandai nak jaga tulisan. Tulisan mulut tak sebut. Mulut kalau kita duduk depan dia tak cakap, diam je. Tapi kalau tulisan dia tu baca tu menggetar hati-hati kita. Membaca tu kadang-kadang di kalangan nak sebut ni jaga tulisan. Tulisan-tulisan di kalangan kita. Buatnya tulisan tu tak terpadam. Nak buat macam mana? Berkekalan. Tulisan tadi yang menyebabkan berterusan dan berpanjangan. Itu suami isteri. Cuba tengok dalam WhatsApp group. Tengok dalam tulisan WhatsApp group ni. Kawan-kawan kita ni. Yang grup di kalangan kita ni. Kadang-kadang kita tak terfikir. Allah, macam ni tulisan dia. Macam ni teruknya. Kita tak terbayang. Oh, teruk sangat. Orangnya, kalau kita berjumpa dengan orang, tak ada pun begitu. Tak ada pun gaya tersebut. Tapi tulisan dia kadang-kadang dia nampak nak bergurau je, tapi bergurau bodoh, dia panggil demikian. Bergurau yang dalam keadaan yang orang Melayu kita panggil bergurau biawak, dia panggil. Bergurau biawak ni kadang-kadang ramai melalui tulisan-tulisan. Dia forward benda-benda yang entah apa-apa dalam tersebut, yang ni kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jaga tulisan-tulisan tersebut. Ramai orang kita ni dia tak pandai sangat, tapi dia belagak macam dia pandai benar dalam hidup ni. Macam dia lebih-lebih dalam keadaan yang sebegitu rupa. Akhirnya dia buat poster, dia buat macam-macam gaya untuk nak merosakkan hubungan di kalangan manusia ini sendiri. Ibnu Al-Mubarak berkata daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan dihadapkan dan didirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman pada dia, bila diri je Rasulullah sebut ni, bila seorang hamba Allah itu didirikan depan Allah, bila berdiri saja di hadapan khalaik ramai, Allah akan sebut pada dia, aku sudah memberi kamu, Allah sebut, aku dah bagikan pada kamu. Bagi apa dia? Bagi umur. Bagi apa dia? Bagi kekayaan. Bagi apa dia? Bagi yang kesihatan. Bagi yang Rasulullah sebut itulah. Rasulullah sebut, ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut lima pemberian Allah sebelum Allah tarik pemberian 5 tadi. 5 pemberian Allah ni apa dia? Muda Allah dah bagi dalam hidup. Sebelum bila? Allah tarik. Sebelum tua dalam hidup seorang.
Masa muda kamu tu aku bagi kan. Kamu dahulu pernah muda kan? Cuba tengok gambar kamu muda-muda dahulu. Cuba tengok balik video-video kamu yang kamu waktu mana kamu muda-muda dahulu. Cuba kamu tengok balik. Ini aku telah memberi pada kamu. Allah sebut masa apa dia? Allah bagi lagi sihat. Sihat ni pemberian Allah. Sebelum bila? Sebelum kamu jatuh sakit, Allah bagi sihat. Tiap-tiap orang ni Allah bagi kesihatan dalam hidup dia. Nadir sangat, jarang sangat Allah jadikan lahir-lahir itu sakit je, jarang. Orang tu tidak diambil kira. Dalam kaedah fiqhnya an-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang-jarang tu macam tak ada. Nanti gambarkan demikian. Dalam hukum je diajar demikian. Tapi nak sebutnya kita diberi sihat. Sihat ni diberi. Ya, diberi. Sebelum bila Allah tarik nikmat sihat? Sebelum kamu sakit. Aku yang bagi. Sihat-sihat ni aku yang bagi, bukan doktor yang bagi, tak. Tapi siapa yang bagi? Allah sebut, aku sendiri yang bagi pada kamu. Sihataka qabla saqabik. Waktu mana kamu sihat, sebelum kamu jatuh sakit. Kalaulah doktor yang bagi kesihatan ni doktor, nescaya doktor tak sakit. Kalaulah doktor yang bagi, tapi bukan doktor yang bagi sihat. Sihat ni doktor hanya menolong, membantu, memberi ubat, bagi tahu ubat ni dan sebagainya. Banyak mana orang yang makan ubat tu tak sembuh-sembuh dia. Anda biasa sebutkan, beli ubat ni mahal-mahal, beribu ubat tak sembuh-sembuh. Akhir makan kotal, sembuh pula dia. Makan kotal je. Ingat tak dulu kan kecil-kecil dahulu ada ubat kotal warna kuning tu. Makan ubat kotal je sembuh dah dia. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran tak semesti demikian dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni Allah jadikan dalam hidup kita ni yang menyembuh ialah Allah. Yang ketiga Allah bagi apa dia? Kaya dalam hidup kamu. Ni aku yang telah bagikan. Kamu kaya kan? Benar kaya. Tapi jangan kamu lepaskan peluang itu. Peluang kaya sebelum kamu jatuh miskin. Wa ghinaka qabla faqrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh dalam keadaan kamu miskin pada diri kamu. Fakir dalam hidup kamu. Apa lagi yang Allah bagi? Ruang masa ni, kelapangan hidup. Disebut wa faragaka qabla syughlik, sebelum Allah rentak untuk disibukkan dalam hidup kamu. Allah sebut, aku dah bagi kan atas dunia dahulu, kamu dapat yang ni kan, kamu ada masa kamu relax depan TV tengok Gegar Waganza kan. Dulu kan kamu kan tengok dulu kamu relax kamunya dalam hidup kamu berenda je atas buayan tu. Entah apa-apa yang kamu sebut mulut kamu tu. Cuba kamu tengok lapang masa kamu kan, ada kan? Allah sebut lapang masa Allah bagi. Yang kelima Allah bagi wa hayataka qabla mautik. Kamu hidup sebelum kamu mati. Kamu pernah hidup kan atas dunia dahulu? Ini yang maksudkan Allah. Dulu aku sudah memberikan kepada kamu. Bagi itu apa dia? Bagi tadilah. Bagi. Allah bagi. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Allah bagi semua benda yang kamu minta, melampau kamu atas dunia. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah bagi ni padan-padan dengan diri kamu. Cukup-cukup je. Allah bagi lebih pada kita oksigen, lemah juga. Allah bagi pada kita oksigen ni cukup-cukup je dalam hidup. Allah bagi lebih darah putih, leukemia pula kita. Nak sebutnya Allah bagi pun padan-padan, darah ni cukup-cukup pada diri kita. Ini contoh yang mudah. Allah bagi darah tinggi sangat, tak boleh juga naik tinggi. Rendah sangat, hyper pula. Nanti jadi demikian. Nak sebutnya hidup kita ni Allah bagi tu padan-padan. Maknanya rezeki kamu tu pun padan-padan aku bagi. Kamu jangan jadi tamak lah. Waktu mana kamu hidup ni, jangan kamu pula jadi cemburu dengan nikmat orang. Kerana yang kamu dapat tu pun aku bagi padan dengan diri kamu. Cukup-cukup dengan diri kita. Kita sebab tu Islam larang, jangan ada perasaan, jangan biarkan perasaan cemburu ini berkekalan dalam dada kita. Jangan ada perasaan dendam dalam jiwa kita. Jangan ada hasad pada diri kita. Kenapa? Kerana Allah yang bagi. Bila Allah bagi pada seorang ni, Allah bagi itu berbeza-beza. Kenapa Allah bagi berbeza-beza? Kerana Allah tahu orang ni kalau aku bagi lebih, labagau, dia melampau terus. Macam kita ni kan, anda biasa buat contoh kan, katakanlah kita nak turun
kuliah tadi, nak datang ke masjid ni, suami kita bagi duit 10,000 misal contoh. Cash dia bagi. Dia sebut, jangan balik pukul 12 selagi mana tak habis duit ni. Dia sebut demikian. Suami kita bagi arahan demikian. Ni abang bagi duit 10,000, jangan balik selagi mana tak habis 10,000 ni. Agak-agak datang masjid ni. Tak datang dah. Corner terus, pergi Stahil terus tak kena gaya. Pergi terus tempat nu, tempat jalan Bukit Bintang terus tak kena gaya. Nak kenapa? Pergi ke LCC terus kita ni. Tak datang dah masjid. Kalau datang masjid kena derma. Dia sebut demikian. Kalau datang masjid nanti ustaz umum derma tak bagi, sebersalah pula. Ini dia akan jadi demikian. Nak tak nak kita ni labagau, melampau terus. Allah jadi. Allah sebut, aku sudah bagikan. Kemudian aku melapangkan hidup kamu. Allah sebut, hidup kamu tu senang je dalam hidup kamu atas dunia. Dan aku melimpahkan nikmat kepada kamu. Allah sebut ni direct. Kamu dapat kan? Atas dunia dahulu kamu dapat kan? Kita kena jawab, ya. Terjawab, ya, aku dapat. Ini sebagaimana kita bagi pada anak kita tanya pada anak kita. Abi dah bagi kan duit? Abi dah bagi dah. Kamu ambil duit tu, kamu pergi ke mana? Kamu buat apa dia? Tanya tu. Kita tanya, Abi bagi tak bagi? Bagi tak bagi? Ya, bagi. Bila kita sebut begitu, anak kita ni jawab, ya, bagi. Tapi bagi tu dalam hati dia ni, dia tahu dah, ni nak kena ni. Dia sebut demikian. Lepas pada ni jawab ya, kena jawab ya. Kalau tak jawab ya, sebab memang ada bukti yang sahih dah. Yang kamu dapat semua segala benda. Aku bagi katanya Allah. Aku lapangkan hidup kamu, aku limpahkan nikmat pada kamu. Apa yang kamu lakukan dengan semua nikmat itu? Bila aku bagi, kamu dulu kan, kamu duduk seorang-seorang, doa biar jumpa jodoh, dapat jodoh. Orang lain kena mandi bunga, engkau tak kena mandi bunga. Engkau dapat jodoh, jumpa jodoh. Bila engkau jumpa jodoh, kamu minta dapat anak. Kemudian dapat anak, kamu buat apa dia dengan anak kamu? Allah tanya terus. Bila aku bagi nikmat ini, nikmat anak, nikmat rezeki, kamu dulu kamu belajar. Lepas belajar kamu minta nak kerja. Kemudian dapat kerja. Bila dapat kerja, kamu minta nak berhenti kerja. Misal contohnya, kamu minta pula nak berhenti kerja. Walaupun berhenti nak juga rezeki. Kita pun berhenti. Allah bagi juga ke lapangan. Dapat berhenti, duduk rehat kat rumah. Kamu buat apa dia kat rumah? Kamu buat apa dia dekat rumah? Mula Allah tanya. Dulu kamu tak ada yang ni. Kemudian aku bagi yang ni. Aku bagi. Bila aku bagi, setiap benda yang aku bagi tu kamu buat apa dia dengan aku bagi? Yang aku bagi tadi, ambil kita. Yang tu yang penat tu. Yang Allah tanya, dah aku bagi, tiba-tiba kamu tak guna nikmat yang aku bagi. Yang tu yang aku geram. Yang tu yang aku geram dengan kamu. Kamu minta, aku ni kalau kaya lah, aku nak derma lah. Kan ramai orang kita kan. Kalaulah Allah bagi pada kami ni nikmat sebegini, begini, kami akan bersedekah di jalan Allah. Bila dah dia beri nikmat-nikmat yang kamu minta tadi, kamu lupa segala nikmat-nikmat tadi. Sebelum daripada ni bukan main lagi semayang hajat. Ya ustaz, semayang hajat ustaz. Kenapa semayang hajat? Ni nak dapat projek ni. Projek ni dapat 2-3 juta, adalah 1.2 juta untuk ustaz. Senang katanya. Sedap dia sebut ni. Semayang hajat lah kita. Semayang hajat. Tu dengan orang ni. Dah nampak projek sebut. Kita telefon, tak terangkat-rangkat dah telefon ni. Nak sebutnya. Tak terangkat dah. Bila kita hantar mesej, ustaz sibuk ustaz. Tak ingat dah janji-janji dah. Labagau, manusia yang melampau. Dalam Al-Quran pun cerita benda demikian kan. Ada di kalangan kamu, lanasaddaqa wa lanakunanna minas salihin. Ada di kalangan kamu, la in atana min fadli, kalau Allah bagi pada kami ni rezeki, lanasaddaqa, nescaya kami akan bersedekah dan kami akan menjadi apa yang menjadi hamba Allah yang saleh. Falamma atahum, bila kami bagi apa yang mereka pohon tersebut, bakhilu bihi, bakhil terus. Wa tawallau wa hum mu'ridun, berpaling terus dan tak nak dengar dah. Segala peringatan tak ingat dah. Punca apa dia? Punca bila kamu ni dalam keadaan diberi nikmat pada diri kamu. Allah tanya, yang kamu dapat semua tu kat mana? Yang kamu dapat semua tu kamu guna untuk apa? Dia menjawab,
wahai Rabb, aku sudah mengumpulkannya. Dia jawab, hamba ni jawab. Rasulullah cerita ni, bila Allah tanya, mana? Dah kumpul dah ya Allah, disebut. Dah kumpul. Kami dah mengembangkannya. Kami dah, harta benda tu kami telah kembangkan di dunia dahulu. Buat rumah besar, beli kenderaan mewah, kami dah guna semua. Kami dah mengembangkannya. Lalu meninggalkannya. Api sayang ya Allah, tertinggal. Tinggal segala benda yang kita kumpul tu tinggal dekat dunia. Dia sebut, boleh balik mula tak dunia ya Allah? Ni nak sebutnya macam mana manusia ni bila sampai di akhirat tu tanya, boleh balik ya Allah ke dunia? Nak balik semula ke dunia, maka aku akan membawanya pada kamu pada saat ini. Ni betapa tak cerdik dia panggil. Satu, Islam ajar setiap simpanan kita bukan untuk ditinggalkan, tetapi simpanan kita mesti dibawa untuk menghadap depan Allah. Tak cerdik kalau kita simpan untuk kita tinggal. Memang tak cerdik. Simpan ini untuk kita bawa. Macam mana kita nak simpan untuk kita bawa? Simpan untuk bawa. Islam ajar melalui jalan zakat. Islam ajar melalui jalan sedekah. Bila kamu bersedekah, kamu sedang membawa. Bawa balik yang kamu simpan tadi. Itu cara Islam ajar demikian. Satu, dalam cerita bab sedekah ni, Allah sebut banyak kali dalam Quran. Kenapa Allah sebut banyak kali? Awal-awal lagi kan, tanda-tanda orang mukmin. Mula-mula kita baca ayat Quran tu, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun walladzina yu'minuna bima Allah cerita. Kemudian Allah cerita awami apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Daripada apa yang kami bagi, kamu infak di jalan Allah. Awal-awal lagi dalam Al-Quran ni cerita tentang sedekah dah. Patutnya sabarlah dulu, jangan cerita sedekah dulu. Cerita macam mana nak kaya dulu, patutnya demikian. Patutnya dalam Quran ni kita baca tu macam mana nak suruh jadi duit banyak, bagaimana nak suruh dapat harta biar banyak. Tapi Allah tak. Awal-awal lagi Allah cerita tentang sedekah. Kerana Allah tahu manusia ni kalau dibiarkan dia hidup, dia tak cerita tentang sedekah, dia akan tertinggal barang yang dia patut dia bawa untuk menghadap depan Allah. Lalu disebut oleh Allah, ya Allah bagi peluang untuk kami balik semula ke dunia. Kami nak bawa segala benda yang kami tinggal di dunia itu untuk di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, para hadirin sekalian, anda biasa sebutkan berapa ramai di kalangan kita ni lepas pada meninggal dunia, anak beranak ni berkelahi, berebut harta benda kita. Kita ni kadang-kadang kan, kita tak meninggal dunia ni pun anak-anak kita dah berkelahi dah. Belum kita meninggal lagi, anak-anak dah berkelahi dah. Kenapa berkelahi? Kerana kita ni, kerana dia tahu dah kita dah tak ada kuasa. Ramai mana orang yang ayah dia berada di puncak kuasa, bila ayah dia hilang kuasa, anak pegang kuasa tu balik. Misal contoh, anak pegang kuasa tu balik, berebutlah. Ayah ni tak mati lagi. Dalam keadaan ayah tak mati ni pun berkelahi, berebut harta itu, berebut harta ini. Punca apa dia? Puncanya nak sebutnya gambaran masing-masing tak fikir yang masing-masing ni akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Islam suruh kita ni hibah hawawan. Islam suruh kita ni sedekah. Islam suruh kita wasiat. Semua ni nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni jangan menyesal sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah ini. Ramai orang yang bila sampai di akhirat dia mula menyesal yang tu, menyesal yang ni. Lalu Allah memerintahkan, perlihatlah kepada aku semua yang sudah kamu lakukan. Bila disebut saja begitu, Allah kata, tunjuk balik amalan-amalan yang kamu lakukan di dunia dahulu. Ternyata hamba tersebut tidak pernah melakukan kebaikan dengan nikmat-nikmat yang diberi tadi. Allah kata, malaikat, tayangkan balik semua sumber yang dia dapat min ainak tasabahu, daripada nikmat-nikmat yang dia dapat tadi, segala benda yang dia dapat yang aku bagi tadi, dia guna tak untuk agama. Bila tayang, tak ada pun yang digunakan untuk kebaikan dirinya di akhirat, maka dia pun terus dibawa ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditunjuk tak ada. Oh, waktu tu
mula gelisah ni. Bila tayang tak ada. Bila tayang tak ada, maka di waktu tersebut terus dibawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut jelas menyatakan bahawa tidak ada yang akan masuk syurga kecuali dia pasti akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni hadis ni jelas. Yang cerita tak ada seorang pun yang masuk dalam syurga kecuali dia kena bercakap dulu dengan Allah, cakap dulu dengan Allah mengenai tanggungjawab ataupun perbuatan yang dia dilakukan di atas dunia dahulu. Nak tanya para hadirin sekalian, kita jadi suami orang ni, Allah tanya, macam mana kamu buat apa dia tanggungjawab dengan isteri kamu, hak kamu dengan isteri kamu, berapa kali kamu bagi nafkah zahir dan batin kamu untuk mereka tersebut. Jadi suami ni kena tanya. Dia tanya, Allah akan tanya. Bila Allah tanya saja, waktu tu menggigil, kuk ketar ni, menggetar ni, bibir ni kuk ketar, nak jawab, oh tak buat. Allah tanya, berapa kali isteri kamu khatam Quran depan kamu? Tanya soalan tu. Sejak kamu kahwin dengan isteri kamu tu, berapa kali isteri kamu khatam Quran depan kamu? Berapa kali kamu dengar isteri kamu baca Quran? Berapa kali? Memanglah hantaran kahwin tu Quran. Hantaran kahwin tu memang Quran. Beli baldu pula tu. Bukannya beli yang biasa-biasa, tak beli dekat Maidin tak beli. Beli dekat jalan India ni senang kita. Nak sebutnya mahalnya Quran. Hantaran nak sebutnya gambaran sampai tahap tu. Quran ni 200-300 dah beli. Kenapa? Hantaran Quran. Tapi Quran khatam? Tak pernah khatam. Berapa kali kamu cek semayang isteri kamu? Berapa kali kamu? Tanya yang tu pun jenuh dah. Tak boleh jawab. Mulut tu bunyi ketar di saat yang demikian. Tak mudah di saat yang dilakukan itu. Allahu Akbar. Perbuatan termasuk orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Termasuk orang yang masuk syurga tanpa dihisap tu pun bercakap dengan Allah. Ini disebut dalam kitab ni. Ingat betul-betul ni. Orang sekarang kan sibuk ditanya, ni datang daripada mana pula ni? Disebut dah masuk syurga tanpa hisap, kena bercakap juga ke? Tanya. Ni dalil dia. Ni orang kita ni kan, dia malah belajar. Bila kita sebut satu benda yang dia tak pernah dengar, dalam kabut dia. Dia tulis dalam Facebook, ustaz penipu lah tu dia. Ustaz penipu terus dalam dunia sekarang. Dia sendiri tak pernah belajar pun. Kita tanya, kamu belajar mana? Dia tanya balik, mana dalil? Dia tanya. Sekarang kan dia tanya, mana dalil? Dalam kitab mana yang ajar benda demikian? Kita pun bagi nama kitab. Bagi nama kitab tu dia tanya balik, muka surat berapa? Dia tanya. Ni tak ada kerja ni. Dia ingatkan kita ni kuli dia. Dia ni belajar pun tidak. Orang kita ni kan, ni bila anak sebut tentang apa dia, dalam cerita tentang mengenai barzah, yang kita bagi tahu cerita peristiwa Sayyidina Umar yang berlaku pada Sayyidina Umar berdasar pada dalam kitab. Bukannya kita sebut kita sendiri, bukan kita sebut keluar daripada mulut kita, tak. Abdullah bin Umar bin As, Abdullah bin Umar Al-As, yang cerita dia mimpi berjumpa dengan Sayyidina Umar. Kemudian Abdullah bin Abbas yang cerita dia mimpi berjumpa dengan Sayyidina Umar. Ada pula yang tulis tu ustaz penipu. Dia kata Sayyidina Umar tu meninggal dunia selepas pada Rasulullah kan. Dia sebut demikian. Bila Rasulullah sebutnya? Siapa kata Rasulullah sebutnya? Kamu sendiri tak dengar kuliah? Dengar tak? Tiba-tiba mula sebut datang dalil pada mana? Kita kata ada dalam kitab. Ada seorang ustaz tu siap telefon Madanah. Ni ustaz dapat dalil daripada mana? Anda kata ada dalam kitab kan? Dalam kitab Tabaqat cerita benda-benda demikian. Dia kata, ke ustaz salah baca, dia sebut. Salah baca, mana dalil dia? Anda pun keluarkan dalil, send pada dia. Diam tu, tak jawab dah. Nak sebut bukan sebuah dua. Dalam kitab-kitab cerita benda demikian. Kita pun baca dalam kitab, bukan kita nak reka-reka kita. Orang kita sama juga yang ni. Kalau yang ni, kalau orang tak belajar ni, dia kata orang tak kena hisap pun kena tanya, kena bercakap juga dengan Allah. Kan pelik tu. Jadi kamu tak dihisap. Tapi ini pandangan alim ulama. Oleh kerana pandangan alim ulama, kita terimalah, lapangkan dada kita. Dia ingat ke sumber hukum ni
ada seorang ustaz tu, dia tulis terus, dia sebut cerita tentang barzakh, cerita tentang mengenai kubur ni hanya daripada Al-Quran dan hadis saja dia sebut. Selain daripada itu pembohongan yang berlaku dia sebut. Pandai dia sebut. Habis tu buanglah, bakarlah kitab ni sebut. Kerana apa dia? Ada, bukan sekali daripada Al-Quran dan hadis je, daripada asar. Hukum Islam ni ada. Hukum Islam ni dia tidak datang daripada satu sumber ataupun daripada Al-Quran dan hadis je. Hukum Islam ni daripada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dia panggil demikian. Ni sumber Islam. Jangan kita terikat dengan satu je. Itu tanda kita tak belajar, dia panggil demikian. Orang kita bila tak belajar, dia jadi kurang ajar, dia panggil. Bila tak belajar, dia jadi kurang ajar. Dia jadi biadab terus. Ni. Bila kita bagi tahu, ni dalil, ni daripada kitab ni. Dia tanya balik, kitab tu pada muka surat berapa? Saya cari tak berjumpa pun, dia tanya. Kita bagi muka surat. Nombor muka surat, dia kata saya cari tak berjumpa. Tu masalah kamu, bukan masalah kita. Dia cari tak berjumpa. Anak sebut, bertalu-talu. Orang panggil, dah kita tak nak belajar. Itulah kesan dia, masyarakat kita. Orang panggil tolol, marah. Ustaz kasar terus, dia sebut. Yang dia kasar dengan kita tak apa. Yang dia kasar dengan kita, siap tulis tu dalam Facebook. Puak-puak oren ni dipanggil, puak-puak oren. Nak sebut bukan kerusi oren. Kerusi ni, kerusi oren. Macam-macam gaya. Dahlah dia buat kianat, bawa lari kerusi. Nak kata pula pada kita. Allahu Akbar. Oleh yang demikian, renungkanlah akan besarnya masalah hidup kamu ketika Allah mengingatkan dosa kamu itu. Oleh yang demikian, kamu tolong renung, kamu ingat balik dosa-dosa kamu itu ketika dia berfirman, wahai hambaku, adakah kamu tidak malu untuk berhadapan denganku dengan membawa dosa yang begitu banyak? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah sebut, bila Allah sebut wahai hambaku, kamu tak rasa malu ke berjumpa dengan aku dengan dosa-dosa yang banyak? Lahir kamu tu bersih, kamu lahir tu fitrah, balik-balik bergelumang dengan dosa. Macam kita lah, balik ke rumah, bila keluar rumah bersih je, balik ke rumah najis ni, bau busung je badan. Tak malu ke kita? Balik malu dah kita dengan jiran kita pun kita malu. Kereta kita ni kalau kita keluar rumah, jiran kita tengok bersih je, cantik berkilat je, balik-balik tu penuh dengan tanah, berlumuh dengan tanah, kita rasa segan. Alah, malulah dengan jiran tu, dengan jiran, dengan Allah. Dengan Allah kamu tak malu ke? Kamu datang dahulu bersihkan, kamu lahir dalam keadaan bersih, takkan kamu balik kamu nak berlumuh dengan dosa pada diri kamu tu? Badan kamu terpenuh dengan dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa seluruh tu badan kamu dalam keadaan dosa. Orang kita ni kan, kalau badan dia ada panau sikit, dia mesti cari tutup. Panau ke kurap ke, mesti dia tutup, cari jalan macam mana jangan bagi nampak. Kadang-kadang orang kita ni nak sebutnya malunya tu baru kena panau, baru kena yang disebut dengan kurap dan sebagainya. Bayangkan kalau sekiranya kita datang depan Allah bukan panau tapi bawa dengan dosa-dosa yang banyak. Allah sebut, kamu tak rasa malu ke wahai hambaku? Adakah kamu tidak malu untuk berhadapan dengan aku dengan membawa dosa yang begitu banyak? Peliknya kamu jelas malu kepada makhluk aku, lalu kamu memperlihatkan perkara yang baik dan indah untuk mereka. Kamu malu dengan makhluk, yang elok-elok je kamu tunjuk depan makhluk, tapi depan aku tak. Kamu dengan orang kan, bila pergi berjumpa dengan orang, berjumpa saja dengan orang ni, ramai di kalangan kita ni pakai kemas-kemas, elok je pakai tu, dalam keadaan sopan je nampak. Balik semayang kat rumah, baju pun tak pakai, baju pakaikan plakatnya dekat rumah ni. Nak sebut yang laki lah, jangan perempuan pula. Nak gambarkan tentang bagaimana dalam diri kita ni tak malunya kita dengan Allah, tak rasa nak malu dengan Allah SWT. Depan orang tu nampak soleh je, pijak semut pun tak mati. Nak sebutnya warak sungguhlah dia depan orang. Kamu depan orang elok, belakang orang, depan aku kamu tak rasa malu, tak rasa segan. Adakah darjat aku lebih rendah dibandingkan dengan seluruh hamba aku? Allah tanya balik, aku ni kamu letak macam mana?
Aku ni rendah pada hamba aku ke? Yang kamu letak demikian. Kamu memandang rendah pada pandanganku dan sama sekali tidak ragu-ragu. Sedangkan pandangan selainku amat kamu hargai dan kamu utamakan. Oh, nak jaga orang, jangan orang kata. Aku kata kamu tak jaga. Allah marah ni, dia panggil. Bila Allah marah ni, Allah kata, kamu jaga orang, takut orang kata. Yang aku kata kamu tak jaga. Dalam hidup kamu bimbang, takut-takut Amerika marah, takut-takut Korea Utara serang kita, takut-takut misalnya contoh, takut dengan orang. Ya Allah, kamu tak takut. Allah sendiri kamu tak takut dalam hidup kamu. Bukankah aku sudah memberi nikmat yang banyak? Apakah yang membuatkan kamu meremehkan aku? Allah tanya balik. Kamu ni yang nak lemahkan aku, nak remehkan aku ni, kenapa kamu jadi demikian? Aku yang bagi nikmat. Segala benda yang ada pada diri kamu, semua aku yang bagi. Tiba-tiba bila sampai peringkat nak suruh balas balik tu, kenapa kamu tak boleh buat? Dan kamu pergi jaga orang lain. Pelik kamu ni. Orang lain bagi gaji kamu, orang lain pula kamu pergi jadi kuli pada dia. Jadilah kuli pada aku, bukan kuli kepada orang lain. Kerana aku yang bagi nikmat, aku yang bagi segala-galanya. Kita kan, kalau kita ni jaga anak kita, anak kita ni kita sayang lah, jaga. Bila besar, dia terima kasih pada mak orang lain. Dia terima kasih pada rumah jiran sebelah. Terima kasihlah kak kerana jaga saya. Terima kasihlah, dia sebut pada isteri jiran sebelah ni. Dia sebut pada demikian. Kita mesti nampak anak kita ni kecil je. Rasa halu-halu je tak nak gaya. Allah sama juga dengan kita. Allah ni dengan kita ni banyak mana dah nikmat yang Allah bagi. Bagi. Nak sebut alhamdulillah sepatah tak boleh. Pelik kamu ni. Keluar bilik air tu, elok-elok dah keluar bilik air kan. Tadi kita masuk bilik air tadi. Keluar bilik air nak sebut alhamdulillah tak boleh. Keluar bilik air tu patut-patut je. Keluar bilik air ni sebutlah alhamdulillah, ghufranaka ya Rabb. Nak sebut demikian. Ni tak tepuk perut. Lega. Nak sebut alhamdulillah tak boleh. Pelik kita ni. Padahal bayangkan kalau kita masuk bilik air ni tak terkeluar, nak buat macam mana? Puah bergayuk batang paip tu tak keluar. Bergoncang batang-batang paip ni. Nak buat macam mana? Kita ni pening kepala, berpeluh tu badan. Yang keluarkan najis tu siapa? Yang keluarkan Allah. Yang keluar pula najis. Ya, bila keluar tersebut, dia tak keluar semua dengan urat-urat perut, dengan segala, dengan keluar kena masuk balik misal contohnya. Tak, keluar najis dia. Yang keluar yang kita tak nak. Kemudian patut je bila keluar tu, terima kasihlah sikit pada Allah. Macam mana sebut? Alhamdulillah. Aku nak dengar yang tu je wahai hamba-Ku. Yang nak dengar yang mudah je. Tak boleh, tak sebut juga. Puas sendawa makan ni 3 kali dah sendawa. Ada nak sebut alhamdulillah. Payah juga nak sebut. Ni nak sebutnya kalau orang Kedah panggil ketegak tu. Maknanya memang kamu ni kerah. Orang Kelantan panggil kerah keng, dia panggil macam. Kerah sungguh dalam hidup kamu. Allahu Akbar. Ni perangai manusia. Bila perangai macam ni Allah suruh kita sentiasa dengar tazkirah. Bila kita ni perangai macam ni dengar tazkirah. Bila kita dengar tazkirah ni, tiap kali mana kita dengar kuliah ni, kita rasa kena atas diri kita, lepu atas muka. Kita rasa demikian. Ustaz ni macam tahu je. Ustaz ni sebut ni macam ustaz tahu pula dah. Bukan tahu. Ustaz cakap tu pada diri ustaz sendiri. Nak sebutnya bukan disebut. Kebetulan kena juga pada diri kita. Benda yang demikian, yang sebut tu dasar pada apa yang dalam kitab, yang diajar oleh para alim ulama, diajar oleh para nabi. Ada setengah orang tak nak pergilah dengar kuliah, sakit hati je dengar disebut. Dengar kuliah. Kenapa dengar kuliah sakit hati? Yalah asyik kena pada kita je disebut. Asyik kena. Habis tu kalau tak kena pada kita, nak kena pada siapa? Dalam hidup kita ni nak suruh lembut hati kita ni, nak suruh kita ni jadi taat. Kerana payah. Hidup kita ni kalau kita tak dengar kuliah, bayang orang tak dengar kuliah. Perhaniskan berhadapan dengan orang tak dengar kuliah. Bila orang tak dengar kuliah, kerah dia tu lagi lama macam spring kenderaan.
Bila spring kenderaan ini kita biar aja, tak payah bergerak, ataupun sentiasa bergerak, berjalan dalam keadaan yang jumpa jalan yang teruk-teruk, lama-lama kerah, spring ni akan jadi kerah. Demikian juga dengan hati manusia. Hati manusia ni kalau kita tak dengar kuliah, tak lembut, dia kena sentiasa sebut lama-lama. Oh ya, kita dengar selama lebih kurang sejam kuliah, yang kita dapat 1-2 je, yang lain tu tak ingat dah. Yang awal-awal tadi bab apa tak tahu nak sebutnya, kita jadi tak ingat dah pada diri kita. Tapi yang satu itulah membawa kesan. Yang tu kadang-kadang, yang satu tu membawa kebaikan. Sebab tu Ibn Mas'ud sebut, berkata, tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu kecuali dia akan bercakap berdua dengan Allah, bagaikan seorang yang berdua dengan bulan pada malam purnama. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, wahai anak Adam, apa yang akan membuatkan kamu melalaikanku? Wahai anak Adam, apa yang kamu lakukan daripada apa yang kamu ketahui? Wahai anak Adam, apa jawapan kamu pada para rasul yang aku utuskan? Wahai anak Adam, bukankah aku adalah memantau mata kamu, sedangkan kamu sering menggunakan untuk melihat yang haram? Bukankah akulah yang memantau kedua telinga kamu? Demikian juga dengan semua anggota tubuh. Jika kamu menafikan tuduhan Allah Ta'ala itu, maka semua anggota tubuh kamu akan turut memberi kesaksian. Allah tanya, mata kamu kan, kamu guna untuk tengok apa dia? Berapa kali kamu kenyik mata pada orang? Berapa kali dalam hidup kamu ni menjeling je, pakai spek mata hitam tapi mata menjeling? Dia sebut demikian. Kita kata taklah ya Allah, tengok yang depan je ya Allah, misal contoh. Malaikat, kamu tunjuk balik mata, tolong jadi saksi balik, kamu tengok benda apa yang disebut oleh hamba Allah ini. Betul tak betul? Akhirnya Allah tutup mulut. Bila kita ni menipu banyak sangat, jawab tidak, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah mula peteri mulut ini. Mula waktu itu, wa tukallimuna aydihim. Tangan pun mula cakap. Tangan ni lah ya Allah yang ambil buah mangga orang tu ya Allah. Tangan ni lah ya Allah yang pinjam cangkul orang tak hantar-hantar tu lagi ya Allah. Ya Allah, tangan inilah ya Allah yang saing borang itu ya Allah. Tangan inilah yang memangkah tu ya Allah, yang pangkah tu. Dia sebut demikian. Semua menjawab. Oh, mulut tak nak sebut, tapi tangan mula sebut. Tangan bercakap. Bila tangan bercakap tersebut, waktu menjadi saksi, semua anggota badan kamu memberi saksi. Kaki bercakap, akulah yang jalan tu ya Allah, akulah yang bergerak, akulah yang pergi tempat tersebut. Oleh yang demikian, bagaimana agaknya rasa malu kamu ketika itu? Tak malu kamu bila buat demikian? Malu kamu. Kita dalam mahkamah kan, bila kita panggil saksi kita sebut, saya tak ada tempat tu kan saksi, kamu jadi saksi yang kamu rasa saya bersama dengan kamu pada tarikh tersebut. Saksi tu jawab, tak Tuan Hakim, dia bukan dengan saya pun, saya dengan orang lain, dia saja nak suruh saya tipu. Saksi sebut macam tu pada kita, habis terus, tak malu kita. Hakim kata, kamu bawa saksi kamu, tapi saksi kamu pun tak membenarkan apa yang kamu kata. Sama juga dengan badan kita ni, kita sebut, kita kata saya tak buat ya Allah, saya tak buat, tapi tangan kata dia buat ya Allah. Dia yang berbai'ah tu, dia yang bersumpah tu, dia yang kata begitu tu, dia. Bila dia tersebut, dalam keadaan dia semua menjadi saksi. Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Waktu tu kamu nak lari ke mana wahai manusia? Kamu tak rasa malu ke dengan perbuatan yang kamu lakukan ketika dia menunjukkan akan nikmatnya kepada kamu, sedangkan yang kamu berikan penuh dengan keingkaran? Cuba tengok balik nikmat yang kamu dapat tu. Allah tunjuk nikmat, bagi nikmat itu, tapi kamu guna nikmat itu untuk benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah kaum kafir juga akan cakap dengan Allah semasa hari pengadilan? Kita tanya, di hari akhirat nanti orang kafir cakap ke? Perkara tersebut menjadi perselisihan pendapat para ulama, sebagaimana sudah kami jelaskan dalam bahagian beberapa nama kiamat sebelum daripada ini. Cuma nak sebutnya bahawa orang kafir, anda berpandangan orang kafir, dia tak bercakap depan Allah, tak bercakap dah sampai di akhirat. Bila sampai di akhirat, orang kafir terus masuk neraka terus kerana kekafiran dia.
Tapi yang cakap ni siapa dia? Orang-orang yang buat maksiat, orang yang engkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti setakat inilah insya-Allah. Kita cerita adakah jin juga akan bercakap dengan Allah Taala ni? Kita sambung minggu yang akan datang nanti. Sebelum cuti SEM kita ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyaikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila zamri Muhammad Hussein. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina. Allahumma ighfir dhunuba ashabina Faridah binti Hasan. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa abdilhu daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa naqqiha min al-qataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa a'izha min azabil qabr wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma barik a'malana, Allahumma barik kutubana, khususan ila kutub khabar dari barzah. Allahumma barik a'malana wa yassir lana umurana. Allahumma alayka man zalamana, Allahumma alayka man zalamana, Allahumma alayka man zalamana. Allahumma ansurna wansur dinana wansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba.